Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, kita mulakan perjumpaan kita pada malam ini dengan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana inna antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami semua ini ke bulan Ramadan. Adik-adik yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana inna antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, pada detik ini. Abang selesaikan dulu . Selawat dan salam ke atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana dengan perjuangan baginda pada hari ini kita dapat menikmati dua perkara sampai hari ini. 1440 tahun dulu Nabi Muhammad tinggalkan kita dengan dua perkara, iaitu Quran dan Sunnah, dan sampai ke hari ini kita dapat menikmati iman dan Islam kan, dua perkara tu kan. Dan alhamdulillah, hari ini bertarikh 19 April 2020, bersamaan dengan hari ini adalah hari Ahad. Okay? Dan juga PKP, abang suka untuk laporkan pasal PKP kan. PKP sekarang kita sudah masih lagi dalam fasa yang keempat, fasa yang ketiga. Jangan doakan fasa keempat, janganlah mau balik KK. So sekarang sudah PKP masuk fasa yang ketiga. Fasa yang ketiga ni untuk hari yang kelima, iaitu kita sudah berkampung di rumah masing-masing, di kampus masing-masing, di college masing-masing selama 33 hari. Wow. Dan juga masuk sahaja maghrib tadi, untuk pengetahuan adik-adik sekalian dan juga sahabat-sahabat abang yang ada di dalam ni, adik-adik usra abang, dan juga abang dimaklumkan ada mamak budak di dalam ni. Assalamualaikum makcik. Dan assalamualaikum kepada semua. Okey. Mak kepada Hazira, assalamualaikum cik. Tengah bagi pengisian dengan anakmu dan juga kami yang anak-anak makcik yang lain. Kami ni anggap anak lah kan juga. Dan juga bayangkan bah, tadi maghrib kita sudah masuk, boleh katakan 4 hari lagi Ramadan akan menjelma. Kita menuju ke Ramadan 4 hari lagi. Jadi alhamdulillah kita berada dalam live yang kelima. Okay, untuk fasa yang kedua. Abang kan ada dua fasa kan. Fasa pertama iaitu 7 April hingga 13 April untuk fasa pertama abang. Lepas tu abang rehat pada 14 April tu, rehat 1 hari. Lepas tu sambung untuk fasa yang kedua pada 15 April. Pada 15 April. Ya, insyaAllah Jai, anak menantu, insyaAllah. Okay. Untuk mak mertua yang lain. Okey, insya-Allah cuba lagi Jai. Baiklah, dan juga untuk fasa yang abang sudah live kali yang kelima untuk fasa yang kedua. Okey. Dan juga kalau kepada adik-adik yang baru sahaja masuk pada hari ini, tidak dapat mengikuti perkembangan abang pada fasa pertama dan juga fasa yang kedua ni, mungkin fasa kedua masa hari pertama, kedua, ketiga, keempat dah dapat masuk. Live ini terjadi rentetan disebabkan abang pernah di-request oleh adik usra abang satu orang, nama Wan Amirul. Waktu tu tengah malam, abang saja tengok dia punya live, dia ada buat live macam sembang-sembang je kan. Abang tekanlah live tu. Lepas tu dia pula boleh request, dan masa tu ada satu perasaan di mana yang macam abang rasa nervous sangat, sebab umpama macam iyalah kan, kita dedahkan diri kita macam kita dedah diri kita ni tempat public. Lepas tu dia nervous, dia macam naik pentas. Dan masa dengan Wan Amirul tu lah, lepas tu terfikir, sebab satu benda juga kalau dalam Instagram ni yang abang perasan, adalah satu aplikasi di mana kalau orang mau tengok live tu, dia boleh tekan dan dia masuk.
Maksudnya di sini, kita mengajak orang yang betul-betul willing untuk masuk. Macam sekarang ada 17 orang masuk kan. Mesti kamu yang macam, oh nampak, oh Abang Arin live, klik. Kalau kamu nak mau klik, nak maulah kan. Tapi Allah jentikkan kamu untuk klik. Dan juga Abang sangat berterima kasih kepada mereka yang 17 orang ni antaranya mesti ada yang setia menunggu live Abang. Dan Abang sangat berterima kasih sebab kamu beri masa. Cerita asasnya tak payahlah pasal cerita macam ini ditujukan kepada mereka yang ada satu telefon je. Macam telefon sekarang ni kan, ada satu je telefon dia. Jadi kalau dia buka live ni, dia tak boleh keluar untuk takut nanti terlepas kan. So dia stick macam ada orang mesti ada, dia buka live ni, dia letak dekat tripod, lepas tu dia letak di depan, dia setia menunggu jam 10. Okey, jam 10 Abang Arin live sudah, pap dia tekan. Okey, dan juga sedia dengan buku dan sebagainya. Mungkin ada siap rekod live pada hari ni kan. Macam sekarang ni dia tengah rekod. Terima kasih Abang halalkan segala apa yang kau buat, live rekod lah, buat catatan lah, dan kalau boleh sampaikan kepada yang lain. Dan juga Abang bagi jugalah satu nasihat kepada anda semua, adik-adik yang dirahmati Allah sekalian, sahabat Abang, kawan-kawan Abang, dan juga makcik ada lagi di sini. Jika Abang ada macam tersalah cakap, tersalah fakta, ataupun kelonggaran dalam Abang memberi idea, ataupun kelonggaran Abang dalam memberi jawapan, boleh drop your comment, DM Abang, bagi tahu Abang ada salah cakap bagian-bagian macam ni. Okey, Abang sangat menerima teguran, penambahbaikan daripada anda semua. Sebab tujuan Abang buat live ni bukan untuk meraih views dan sebagainya. Rata-ratanya orang yang ada dalam IG sekarang ni adalah orang yang memang kenal Abang di luar, baru dia masuk ke dalam. Adapun mungkin kamu ni bagi tahu kawan-kawan kamu yang lain. Macam ada orang yang bagi tahu, ni mari tengok Abang Arin. Oh, ini ke Abang Arin? Baru berkenalan. Okey. Baiklah. Aku kalau bercakap sudah 9 minit. Baiklah, tajuk kita hari ini jaga akhlak dan jaga mulut. Okey. Jadi sebelum Abang pergi ke tempat yang lebih jauh, Abang mau greet dulu dengan semua orang. Okay, kita ada 18 orang tengah live, join live Abang sekarang ni. Muazzim, Herman, Sofiana, Ayub, Erina, Mirza. Wah, Assalamualaikum Mirza. Mirza ni, Erina Zakaria ni adalah adik usro Abang lah. Abang gelar kau adik usro lah, Mirza. Masa Abang kerja dekat Negeri Sembilan dulu. Hazira, Hidayah, Aliana, Jai. Ada juga kau tengok live Abang yang semalam, Abang ada nyanyi lagu yang kau request tu. So, terima kasih sebab masih lagi stick sampai sekarang. Aida, Sabri, Putri Amira, apa khabar Putri Amira? Putri. Ratima Samin. Ini first time masuk. Aku rasa ini adalah mamak kepada Hazira. Sebab ada muka iras-iras Hazira. Pak An, Marto Calls. Abang sentiasa tertanya-tanya siapakah Marto Calls ini? Dan juga Syahida Azmi, Atika dan juga Ain Nasuha. Alhamdulillah, Abang raikan kepada semua yang baru saja masuk live ini dan juga mungkin ada yang pertama kali live di sini kan. Ya, Putri Amira yang pertama kali join, doakan 18 orang. Doakan semoga Seketul Azrin ini peta berkata-kata, peta dalam memberikan ilmu. Ratima tu ya Mak Zira. Okey. Cik Ratima. Cik Ratima. Makcik. Assalamualaikum cik. Kirim salam semua family. Stay safe, jaga kita. Dan lagi satu, sebelum abang pergi pada tajuk kita pada hari ini, iaitu jaga akhlak, jaga mulut ni, satu perkara yang abang mau kongsikan juga pasal apps Instagram ni. Instagram ataupun mana-mana apps pun, WhatsApp kah, Twitter kah, Facebook kah, pernah tertanya-tanya kah, adakah button block, button delete, button mute, button unfollow itu adalah ditujukan kepada orang-orang yang jahat? Adakah orang baik tidak boleh tekan unfollow ataupun tekan block ataupun tekan delete? Sini abang macam mau kasih ini pandangan abang dan cuba sesuaikan di tempat masing-masing. Abang gunakan button unfollow, block, delete ni semua adalah untuk macam contoh unfollow tu. Contohlah dalam Instagram abang ni ada orang-orang toksik yang asal dia ada je abang bagi peluang. Kalau macam Hashim yang baru
rumah sekarang ni, mesti abang kan style abang suka macam 3 kali kau buat tak bagus dengan aku bagi peluang, bagi mungkin kau 3 kali. Kalau kau still lagi macam buat perangai, maka hari keempat tu aku mungkin akan block, mute dan sebagainya. Bukan atas sebab kita putus silaturahim, supaya kita menghindari diri kita daripada toksik, supaya kita tak dapat toksik tu. Jadi gunakanlah sebaik mungkin, unfollow, block, delete tu semua untuk ke arah kebaikan kita. Bukan kita benci dia, tapi kita cut sekejap, bina benteng supaya kita tidak terpengaruh dengan segala apa yang dorang buat. Sebab kadang kita ni absorb, manusia ni absorb, dia menyerap, dia akan serap apa yang kita menyerap apa yang ada di sekeliling. Itu yang pentingnya, kita membina diri dulu. Okay? Jadi itu berkait rapat dengan akhlak kita pada hari ini. Okay? Jadi abang definisikan dalam perkataan tajuk abang hari ini, jaga akhlak, jaga mulut. Semua orang tahu perkataan jaga tu apa, mulut tu apa. Mulut ini, jaga tu jagalah kan. Tapi abang mau bagi kamu secara ringkas lah. Cik, doakan Azrin ni lancar bercakap. Nervous juga sebenarnya cakap-cakap begini ni. Baiklah, akhlak. Dalam Islam sendiri kan merangkumi 3 perkara kan. Akidah, syariat, ibadah. Ibadah ni di dalam tu ada satu komponen dipanggil akhlak sebenarnya dalam ibadah. Kita sudah percaya. Bila kita sudah percaya, apa tu akhlak, ibadah, kawan-kawan, akidah, ibadah, akhlak. Okay, ada 3 komponen kan perlu ada dalam setiap muslim kan. Akidah kita sudah cantik. Lepas tu ibadah kita jaga, maka terpancarlah akhlak, 3 komponen. Ini abang cuba perbetulkan baliklah. Okey, ada 3 benda. Dan benda ni berkait. Jadi akhlak ni adalah roh kepada Islam tu sendiri. Sebab kalau Islam yang kita anuti tiada akhlak, dia boleh diumpamakan seperti tidak mempunyai rangka yang tiada isi. Faham kan? Rangka yang tiada isi. Abang raikan kepada sahabat abang, Fuad, Hashim yang baru masuk. Amir, lambat pula masuk hari ni kan. Selalunya kau orang pertama kan Amir. Dan juga kalau boleh katakan, abang ringkaskan je lah. Maksud akhlak ni bagi abang sendiri, kalau dari segi bahasa, maksud akhlak ni adalah perangai, tabiat, maruah. Macam itulah. So, jadi kita fahamlah akhlak ni adalah apa yang benda di dalam kita ni terpancar, itulah akhlak kita. Macam tu. Jadi untuk mendengar perkongsian hari ini kan seperti yang abang janjikan, kita ada tetamu jemputan kan khas. Hari itu kita jemput berasal daripada Kelantan. Orang pertama Rafiz. Yang kedua kita jemput daripada Sabah, baru saja masuk, iaitu Deragaman, iaitu Amin. Dan tetamu istimewa yang pada hari ini adalah berasal daripada, ready sudah kepada tetamu yang ada di dalam ni? Okay, abang request dia dulu Kelantan ke Sabah, terus daripada Sabah kita semula ke Semenanjung. Tapi negeri apa? Ya, itu daripada Johor. Ayub, line kau tak clear lah. Ayub. Assalamualaikum Ayub. Waalaikumsalam. Dengar ke suara? Macam dengar suara jelas, cuma video dia macam pusing-pusing. Once again. Okay. Itulah tetamu kita ya. Kita ulang tayang semula, dia ada masalah line sikit. Tetamu kita daripada Johor. Johor, JDT. Kita cuba semula. Semua okey juga, sihat, family macam mana? Abang mana dia ni? Dia keluar ke? Oh, Ayub dia keluar. Okey, kita tunggu dulu daripada Ayub. Jambang. Kita pakai jambang lah filter sambil-sambil tunggu. Nampak tak? Handsome tak? Cik! Handsome tak, Cik? Okey, tak nampak pun. Ayub dia tengah, line dia ada masalah sikit. Hari ni abang ada jambang. Live abang pertama pada 7 April, abang pakai filter jambang. Kepada siapa yang ada ikut untuk pertama kali buat live, itu pakai filter jambang. Okay. Once again. Sekejap, kita tunggu tetamu kita masuk. Cool.
Are you Sekali still lagi, there, Ayub? ya, ya. Suara Enta ada dah. Cuma Enta punya video stuck. Ana pun tengok entah jadi start. Aduh, ai. Tak apa, tak apa. Ada hikmah. Hikmah Mujadid pun baru masuk. Assalamualaikum hikmah. Oh, Assalamualaikum se-Ayub. Apaan? Enta ada kuat ke line kat situ? Kita ada masalah line yang menjadi cabaran Ayub pada hari ini. Ayub, sekali lagi lah Ayub. Aku remove jadi dua kali dah aku remove. Okay, dah left. Baiklah, adik-adik yang dirahmati Allah sekalian, line abang setakat ni clear. Clear. Line abang clear. Okeylah, cabaran sebelum kita kongsikan pasal apa yang kita mau kongsikan pada hari ni lah, jaga akhlak, jaga mulut. Sebenarnya ada satu benda yang juga abang terfikir pasal Instagram, pasal live dan sebagainya. Jujur cakap, masuk hari yang ke-12 abang live ni, semakin abang nampak dari segi macam mana abang antara individu yang cuba untuk buat live dan memperbaiki dari masa ke semasa kan. Dia akan ada satu perasaan di mana ada orang datang yang minta macam bang perbaiki bahagian ni, dia jujur dalam penambahbaikan dia. Dapat rasa cara dia macam bang kau betulkan ini, Azrin kau betulkan ini dan sebagainya. Ayu, Assalamualaikum. Kita sekali lagi ya. Tengah cuba untuk reach. Ayu. Sebab dia tengah nervous ni. Bila jadi ni dia tak boleh nak gabung pula. Gabung Sorry apa lah. pula? Gabung apa yuk? No, Ana rasa bila punya ni jadi bermasalah. Line entah. Line entah okey tak? Kan okey. Laju tak? Laju. Bayar bill tak? Tak adalah saja. Siapa Mukris ni? Assalamualaikum Mukris. Doakan siapa yang adik-adik ataupun anak murid silat Ayub, doakan ni tok guru korang ni tengah struggle nak live. Allahu Akbar. Suara Enta dengar dah tau, dengar jelas dah. Cuma Enta Dah tu anak tak pernah nampak. Iyalah kot, tok guru kan. Kan. Sabar ya peminat 20 kepada semua viewers 22 orang, kita tengah usaha untuk reach Ayub. Dia still lagi macam buffering, tengah loading apa tau. Pergi rumah sebelah. Aduh. Macam mana ni? Ada hijab. Oh. Satu juga abang dia ada satu perasaan yang mana satu perasaan bila kita buat live ni nervous bercampur dengan kau mau bagi ilmu tu gila-gila macam tu lah kan. So abang sudah melalui dalam 12 hari kan. Dan berbalik kepada orang yang memberi komentar tentang penambahbaikan dan sebagainya, ada jujur cakap dalam kita buat live macam ni ada je yang kecam. Betul, ada je yang kecam. Dia ada je kecam, ada je macam dia tidak puas hati dan sebagainya. Dan abang, antara solusi abang adalah abang ajak dorang live. Untuk merasakan perasaan bagaimana merasai perasaan seperti orang berada dalam live. Masya Allah, Ana rasa memang ujian ni. Tak apa. Ujian, Syahin pun dah masuk. Entai kat, depan rumah. Ana terus start, bahagian entah pun jadi start juga. Oh iya ke? Enta bergerak? Tak bergerak, Ana pun langsung tak bergerak. Oh, tapi suara Enta ada tau. Itulah, Ana dengar suara entah. Enta kongsikan je lah. Boleh kan? Ana okey je. Kan? Sekejap, Ana last try. Kalau tak boleh, kita cuba. Okay, nice. Okay, last try Sekejap. Okay. Itulah hikmah dalam kita cabaran dalam memberi ilmu. Dan
abang sangat kagum dengan adik-adik yang stick. Padahal kita ada beberapa perkongsian YouTube pula apa cakap ni, IG kan, kita ada macam Pio Azman jam 10 ni, jam 9 tadi perkongsian PSS pusat kepada adik-adik Sabah, iaitu forum macam tu lah, perkongsian tentang isu mahasiswa. Guna voice je lah, boleh. Nanti kita akan kongsikan. Kalau yang last kami try ni tak dapat juga, kita dengar suara Abang Ayub je lah. Sebab kamu dengar juga kan suara Abang Ayub kan? Sebelum dia tengah try dan sebagainya, abang mau bagi tahu jugalah, sahabat Abang Ayub ni dia berumur 27 tahun, dia muda setahun, dan abang sangat kagum dari segi ilmunya. Ayub ni antara orang yang abang sangat kagumi dari segi ilmu. Dan kepada adik-adik diploma, Ayub ni budak dekan. Dia budak dekan, dan juga dia tidak setiap orang ada rezeki kan, dan Ayub ni budak pintar tapi tidak direzekikan untuk sambung belajar. Sebab apa? Tanggungjawab dengan family. Dia pun masa zaman diploma kehilangan ayah, sudah meninggal ayah. Jadi dia kena macam umpama kena tanggung family dia. Sedih pula kita kan. Tapi abang memang sangat kagumi dari segi ilmu dia. Dia antara macam kalau kami masa diploma dulu, dia antara cikgu kami lah. Dan hafalan dia sangat kuat. Dia memang budak pandai kan. Dengar, alhamdulillah. Okay, sementara kita menunggu Ayub masuk, Abang Ayub masuk, itulah berbalik kepada perkongsian Instagram tadi itulah, IG, live. Jujur cakapkan, bila kita berani buat live apa semua ni, dia ada satu getaran yang susah kita mau explain. Macam adik-adik, kamu semua senang sebab kamu orang yang duduk depan live, lepas tu cakap, dengar dan sebagainya. Cuma macam cabaran sebagai orang yang macam sekarang ni, dia ada satu debaran yang macam susah mau explain. Tapi dia umpama macam samalah kita. Macam abang, orang yang menyampai ilmu, kamu pula yang mencatat ilmu dan kamu sampaikan kepada yang lain. Lebih kurang macam itulah. So abang bagi salam dulu kepada semua. Assalamualaikum. Muaz, Herman, Sofiana, Ami, Mirza, still lagi ada Mirza. Lepas tu Hidayah, Azirazul, Khalif, Ain, Aida, Aliana, terima kasih sebab setia. Sabri, Putri Amira, Ratima, Assalamualaikum cik, still lagi ada di sini. Wah, best ah, mak ada IG, hebat. Paan, Hashim, Martokol, Syahida, Atika dengan Maisara. Okay. Ayub tengah struggle untuk dapatkan line. Okay, Mirza. So, ada juga benda-benda yang abang tak tercakap sebelum-sebelum ni. Abang cari dulu lah. Antara macam ilmu-ilmu yang abang mau beritahu. Oh ya, ni lagi satu. Kadang kan, macam contoh, kita kena cari tempat-tempat yang baik. Kita kena cari, kalau kau mau berubah, cari tempat yang baik. Dia kata. Abang bagi satu perumpamaan ni. Bukan perumpamaan lah, satu isu case. Alah, ayo tengok. Satu case ni. Alah, baru mau kongsi pasal ni. Kasih ingat tak kongsi pasal ni, pasal kadang ada orang kita tengah cuba untuk reach. Ayub. Still sama juga Ayub. Assalamualaikum Ayub. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tak apalah Azrin, kita ana rasa teruskan je. Okay. Bonus untuk Enta. Okay. So Ayub, perkongsian Enta berkaitan tentang jaga akhlak dan jaga mulut. Dan sebelum Ana serahkan pada Enta, adik-adik yang ada di dalam ni 20 orang dan juga mak dan juga sahabat-sahabat yang ada di sini. Okay, suara Abang Ayub dengar? Okay, Enta. Dengar ke semua? Dengar. Dengar kot. Hari ni kamu tengok muka abang je. Ya kot. Okay lah, Ayub. Ni ilmu tinggi ni, jadi orang tak boleh tengok sangat muka Ana. Okay. Ada. Okay. Okay, dorang dengar. Alhamdulillah. Okay, terus. Baik Zrin, Ana kat sini masalah Ana tak pasti, cuma Ana memang tak nampak apa-apa pada screen and then Ana tak nampak any comment. So if ada any comment
enter jadi tukang soalnya lah. Mudah sikit Okey. macam tu. Okey, baik. Jadi boleh elak daripada teman-teman puaka kita. Itu antara cabarannya sebenarnya. Tapi tak apa, Itulah. apa je. Dorang tak ada Baiklah. sekarang, dorang tak ada sekarang. Okey. Okay, insyaAllah para viewers yang dirahmati Allah SWT, bersyukur kepada Allah SWT hari ini bagi ruang untuk kita mendengar sedikit perkongsian. Ana yakin dan percaya Ana bukanlah orang yang terbaik untuk bagi tajuk ni, untuk bagi perkongsian tajuk ni. Ada lagi ramai yang luar biasa kat sana. Sahabat-sahabat Azrin yang daripada Sabah lagi, daripada Kelantan, Nick Aziz kalau ada kan, Allah, itu semua orang-orang yang jauh lebih baik kot, jaga akhlak, jaga mulut. Tapi tak apalah, atas request sahabat ni, Ana usahalah, Ana cubalah belajar-belajar kan. Belajar-belajar sampaikan. Baik. Baik, insyaAllah tadi sudah pun diterangkan berkaitan akhlak. Azri bagi tahu pasal akhlak, iaitu perbuatan tabiat, kelakuan, perangai. Yes. Jadi kalau definisi yang lebih tepat, dia akan akhlak ni adalah sesuatu yang tertanam dalam diri yang mengeluarkan perbuatan yang senang dan mudah, tanpa ada pemikiran, penelitian dan paksaan. Maksudnya, kita buat satu benda yang tanpa ada sebarang pertimbangan akal. Maknanya kita buat secara spontan, itu dipanggil sebagai akhlak. Contoh, kalau ada seorang dia orang tua lalu depan kita waktu kita tengah contoh tengah main ke ataupun kaki kita atas meja, and then orang tua lalu, kita terus turunkan kaki. Itu dia akhlak. Jadi Ana harap semua viewers ni faham apa tu akhlak. Jangan sebab akhlak apa benda akhlak ni kan. Dan mulut, of course lah, semua faham mulut tu apa. Cuma dari sini mulut ni membawa definisi pada lisan lah, kita punya percakapan kita. Jadi jaga akhlak, jaga percakapan. So mulut tu maksudnya percakapan lah. Baik, berkaitan jaga ni maknanya kita nak awas, kita nak kawal kita punya akhlak, mulut, supaya dia tidak melangkaui batas syariat lah. Sebab tu tajuk ni jaga akhlak, jaga mulut kan. So kita balik pada basic. Basic dia apa? Dia balik pada hadis Rasulullah. Rasulullah bagi tahu, ketahuilah bahawa pada jasad itu terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh jasadnya. Jika ia buruk, maka buruklah seluruh jasadnya. Ketahuilah bahawa ia adalah hati. Yang ini jantung lah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi kat sini kita faham apa saja yang kita tonjolkan melalui perbuatan, percakapan, semuanya dia back to basic, iaitu hati. Hatilah. Semalam ada timbul persoalan kalau mulut jahat, mulut je jahat tapi hati baik. Jadi kalau ikut apa yang Rasulullah bagi tahu ni, tak mungkin akan jadi macam tu. Sebab apa saja yang ada dalam hati, itu yang akan keluar. Sebab Rasulullah bagi tahu kan, daripada hadis ni kita jelas kat situ kan. Maknanya apa saja jasad ni akan jadi baik atau buruk, semuanya berlandaskan pada hati. Baik, sekarang kita dah faham yang itu hati ni adalah punca. Bagaimana seseorang tu dia punya akhlak dia jadi baik, mulut iaitu percakapan dia jadi baik. Okey, kenapa kita perlu jaga akhlak? Kenapa kita perlu jaga percakapan? So Ana petiklah sikit quote kan daripada, Ana tak pasti quote ni dia mula famous bila siapa tu Habib Nurmagomedov yang lawan dengan McGregor tu kan. Dia mula famous quote ni, iaitu non-Muslim don't read the Quran, they don't read the hadith, they read you. So be a good ambassador of Islam. Hari ini orang bukan Islam, dia tak baca Al-Quran untuk tahu tentang Islam, hanya segelintir saja. Sama juga, dia orang tak baca hadis, mungkin segelintir yang nak kaji mungkin dia orang baca, tapi mostly dia orang akan lihat pada
perbuatan orang Islam tu sendiri. Jadi tanyalah mana-mana orang Islam pun, kalau orang bukan Islam kalau dia rasa takut pada Islam, mesti dia akan bagi sebab-sebab adalah pada perbuatan. Dia tengok pada perbuatan orang Islam tu sendiri. Jadi kalau kita nak ambil contoh lah, Ana memang admire sangat dengan Ustaz Abid Liu. Ana yakin kat sini semua yang dengar ni, semua yang sedang menyaksikan ni, Ana yakin semua kenal Ustaz Abid Liu. Kat situ kita boleh perasan macam mana Ustaz Abid Liu dia tonjolkan watak dia sebagai orang Islam. Bagaimana dia dengan akhlak dia, bagaimana dia dengan percakapan dia. Kat situ orang mula admire. Walaupun orang tu bukan Islam, dia tetap admire dengan Ustaz Abid Liu sebab cara dia. So dia adalah salah satu daripada a good ambassador lah, duta bagi Islam. Tapi ada juga anak perasan yang ada yang beberapa orang ni tak puas hati dengan cara Ustaz Abid Liu. Sebabnya Ustaz Abid Liu macam nampak macam terlalu menonjolkan sangat apa dia punya kebaikan dia semua. So ini semua based on hati lah. Kalau hati ni kan macam cermin kan. Apa saja kalau cermin tu dia lut sinarnya cantik, tak ada kekotoran, insyaAllah yang nampak semuanya baik-baik. Tapi kalau cermin yang kita tu kotor, jadi kita tengok apa saja benda kebaikan, dia still akan rasa macam yelah, dia akan nampak benda tak kena je lah, serba-serbi tak kena. Baik, itu berkaitan ambassador. As a ambassador maksudnya akhlak lah, sebagai duta Islam. And then kita pada percakapan lidah ini Ana berat sebenarnya nak cakap pasal benda ni kan, sebab yalah kita pun kadang-kadang tak terjaga sebenarnya. Ana mostly tak boleh nak jaga benda ni kan. Tapi yalah kita belajar untuk jaga, cuba kurangkan kan. Kurangkan perkataan-perkataan yang tak elok kan. Sebab apa? Masa awal-awal dulu study, Ana ingat lagi zaman kita study Rafi. Ayub hilang. Ayub. Lucu-lucu kita punya live ni. Hilang si Ayub. Takut dia tengah bercakap je. Sorry lah, kita ada kepada yang baru masuk. Sebenarnya kita berada dalam bersama dengan sahabat abang yang ada di Johor. Dan dia pun ada. Dan sekarang suara dia hilang. Okey. Sementara dia mencari line, abang cuba untuk catch up semula lah kepada 26 yang baru masuk pada hari ini. Kami sudah cuba untuk berkali-kali live, dan tadi live yang terakhir gabung dengan Ayub, dengar suara dia je. Lepas tu sekarang ni hilang suara dia. Cuma kalau terkeluar sebab mungkin ketiadaan line ataupun ada gangguan sikit lah. Jadi apa yang abang boleh dapat daripada apa yang abang Ayub cakap tadi, salah satunya adalah walaupun kita ni orang Islam tidak baca Quran ataupun tidak kaji hadis ataupun tidak baca Quran ataupun tidak mengamalkan Quran, orang akan nampak pertama pada kita adalah akhlak. Sebab itu perlunya kita sebagai seorang Islam ni adalah akhlak. Sebab macam abang kongsikan hari tu, orang lebih cenderung kepada, bolehkah kalau ulang quotes? Nanti abang minta dengan dia. Manusia ni dia lebih cenderung apa yang dia nampak daripada apa yang dia dengar. Memang kecenderungan kita macam tu. Macam budak-budak pun kalau diajar, kalau latihan pendidikan awal kanak-kanak dalam masa 7 tahun yang pertama yang pernah abang kongsikan, dia akan lebih absorb apa yang dia nampak bukan apa yang dia dengar. Pemerhatian dia memang sangat. Atika ni adik Ayub kan? Aku tekan je lah. So Atika ni adik Ayub. Kejap Still sama juga. Ada. Ada? Okey, bergerak tak? Ni ada. Ada, cuma better than tadi lah. Okay, nice. Okay kot Ayub. Boleh teruskan. Kita orang boleh dapat semua yang ada di dalam ni dapat tangkap apa yang Enta cakap. Cuma boleh tak Enta, tapi nantilah Enta bagi kod kata-kata tadi yang pasal read Quran, ambassador, sejuk.
Okey. Oh, okey. So, tadi tu kata-kata dia macam ni. Sebentar ya. Okay. Okay, non-Muslim don't read the Quran. They don't read the hadith, but they read you. So be a good ambassador of Islam. Okay. Terus. Okay, tadi kita berkaitan hadis lah. Masa awal-awal dulu kita study ni, banyak kita baca pasal hadis ni. Iaitu sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah ia mengucapkan perkataan yang baik atau diam. Muttafaqun alaih. Hadis ni memang nampaklah kat situ. Kalau orang yang beriman pada Allah dan hari akhirat, bermakna kita kena cakap yang baik-baik atau kita perlu diam saja. Mana Rasulullah pun pernah nasihatkan pada Saidina Ali kan, untuk jaga percakapan dia, jaga mulut dia, sebab dia kata dia perumpamaan. Rasulullah bagi tahu berkaitan lisan ni dia macam anjing yang gila. Kenapa anjing yang gila? Sebab yalah, dia anjing gila ni dia main gigit lah. Dia tak kira orang. Yep. So kat sini kita boleh faham bahawasanya dengan lisan itu kita mampu menghidupkan jiwa dan mampu juga untuk kita mematikan satu jiwa. Yep. Kan kadang-kadang kita lah dalam kelompok kita pun kadang-kadang perkataan-perkataan yang kita use ni pun kita jadi touching, kita jadi masalah sebab kita faham perkataan tu sangat menusuk lebih tajam daripada pedang, lebih tajam. Sebab tu dorang tak ada kenalah dalam banyak ni, jangan risau Ayub. Dorang tak ada dalam ni, jangan risau. Alamak, Ayub. Ana baru sebut dorang tak ada dalam ni kan? Tak ada link. Okay. Okay, terus. Jadi kita kena belajar lah. Walaupun tak mampu, tapi kita kena usahakan untuk menjaga perkataan-perkataan kita. So, Ana cuba buat dalam empat cara untuk kita pastikan kita mampu jaga akhlak, kita mampu jaga mulut kita. So first stage adalah alang-alang dah nak masuk Ramadan ni. So first stage, apa kata kita sucikan balik hati kita dengan banyakkan taubat, istighfar, selawat. Kenapa tiga benda ni nak sebut? Taubat ni sebagai kita nak tunjuklah pada Allah yang kita ni sedang bersungguh-sungguh, yang kita ni nak pulang pada jalan yang betul. And then istighfar ni sebagai pencuci bagi hati kita yang mungkin dah kotor, mungkin dah penuh dah dengan noda kan. Kemudian selawat untuk kita nak wangikan hati kita ni supaya ada good orang kata mampu untuk beri contoh pada orang lain lah. Maksudnya orang lain ni dia akan ambil dia tengok pada kita pun dia rasa tertarik. Bila tengok pada kita pun dia rasa macam nak cuba ikut cara kita. Sebab apa? Sebab kita dah mula sucikan hati dan kita mula tarik aura-aura positif yang ada kat sekeliling. Orang-orang yang nak dekatkan diri dengan kebaikan. Malah orang-orang yang baik-baik pun kita akan tertarik sebab kita dah mula wujudkan magnet untuk tarik kebaikan tu lah. So first stage adalah sucikan hati. Tadi dah start tak gemuruh macam ni. Sekarang rasa gemuruh lah bila tengok muka sendiri. Tak apa Yub. Ana kira macam melepas rindu sambil macam talaki ilmu dengan entah. Okay. Aduh. Tak apa. It's okay. Doakan 30 orang yang tengah tengok ni, doakan Abang Ayub diberi kelancaran. So nombor 2 yang kita mungkin boleh buat adalah kita cuba paksa diri kita. Yang ni yang kita kena cuba, iaitu kenapa kena paksa diri? Kalau tak paksa memang takkan menjadi. Betul.
apa sajalah ibadah yang kita nak buat, apa saja perkara baik yang kita nak buat, kita kena usahakan untuk paksa diri. Bila cakap paksa diri ni, sampai bila kita nak paksa? Okay, kalau ada certain orang, Ana pernah jumpa, dia orang bagi tahu kalau kita nak jadikan satu tabiat tu, satu perkara sebagai tabiat, kita perlukan selama 40 hari. Betul. Dan psikologi yang pernah Ana belajar, ada yang bagi tahu kalau nak wujudkan satu tabiat hanya perlukan 21 hari. Jadi Ana cuba buat research lah, mana satu yang betul, 21 ke 40. 40. So it depends pada siapa orangnya. Contoh kesungguhan lah, maksudnya kesungguhan. Depends. Ada orang, sebab ada kajian tu Ana baca, satu tabiat tu boleh muncul kalau orang tu bersungguh-sungguh 16 hari paling kurang. 16 hari dia dah boleh ada dah satu tabiat baru. Dengan syarat dia bersungguh-sungguh untuk buat. Dia paksa diri. Sama lah macam sekarang ni Saiful lah. Tu kan ada Saiful tu, anak murid Ana. Dia nak mula tinggalkan benda-benda apa, makan benda-benda manis. Dia nak mula tinggalkan, dia tengah diet tu kan. So awal tu dia macam nampaklah struggle tu. Tapi bila lama-lama Ana perasan hebat, dia dah mampu bawa diri dia sendiri. Maksudnya tak perlu dah dia nak paksa-paksa, dia dah terbiasa. So ini yang samalah kita kena aplikasikan dalam hidup kita untuk bawa satu kebaikan. Kita nak jaga akhlak, kita nak jaga mulut, kita kena paksa diri kita untuk jadi yang terbaik. Walaupun keadaan sekeliling ni tak mengizinkan, kita kena cuba juga. Kena paksa diri. Perkataan cuba ni kan, cuba cakap pada diri sendirilah. Kita cuba-cubalah untuk buat baik. Cuba-cuba. Kalau salah tak apa, tapi cuba. Yang penting mencuba. Betul. Okay, dan yang ketiga, cuba cari circle yang baik. Circle maksudnya environment lah. Sahabat-sahabat, siapa-siapalah, guru ke, terpulang. Anda carilah siapa-siapa orang yang mampu mengingatkan anda untuk buat baik. Kalau contoh kan, kita terlepas cakap benda-benda yang kotor, jadi adalah orang yang boleh mengingatkan kita, janganlah cakap macam tu. So kadang-kadang kita terlupa sebab jadi kita perlukan perlukan orang untuk ingatkan kita. Sebab kalau kita tak wujudkan satu circle ataupun kita tak masuk dalam circle yang baik, dia macam perumpamaan duduk dalam reban ayam dan duduk dengan tukang buat minyak wangi. So kalau kita dah terbiasa sangat duduk dalam reban ayam, kita takkan rasa dah bau, kita dah tak bau busuk lagi dah sebab kita dah terbiasa dengan reban ayam tu. Jadi kalau nak tahu reban ayam tu busuk ke tak busuk, so kita kena try duduk dalam environment yang wangi. Kita kena keluar sebentar, ambil udara yang segar. Bukan bermakna tinggalkan reban ayam tu, tak. Betul. Maksudnya kita just keluar, ambil tempat yang wangi lah. Nanti balik semula ke reban ayam. Nanti baru kita sedar, wow, busuknya. Barulah kita akan mencari cara lah untuk pastikan reban ayam tu bukan reban lah. Reban of course lah busuk kan. Tapi maksudnya circle kita lah, circle kita kan. Faham. Sampai bila kita nak keluar masuk dalam satu environment yang baru, sampai kita dapat wujudkan tabiat yang baik. Sampai wujud tabiat yang baik, lepas tu baru kita balik. Kalau selagi tak wujud tabiat baik tu, kita usaha lagi, paksa diri lagi, duduk dalam circle yang baik-baik. Dan yang terakhir, yang nombor 4, kita give reward ataupun punishment. Kalau kita buat sesuatu yang baik dan kita dapat wujudkan tabiat yang baik, kita cuba reward diri kita. Contohlah belanja diri kita dengan makan coklat ke, ataupun tak apa, hari ni aku dapat solat sunat dengan baik, seminggu aku dapat solat bangun tahajud. Reward lah diri. Contoh reward diri, bagi makan coklat lah, beli coklat yang mahal sikit kan, reward diri. Tapi kalau kita buat satu benda yang yang buruk, kita dah terbiasa nak buat baik, lepas tu kita gagal, kita cuba punish diri kita. Punish diri kita, contoh, disebabkan aku cakap benda kotor, aku kena sedekah RM5. Itu sebagai punishment. Ni nanti Ana layan soalan-soalan tadi semua ni. Itulah Ana pun baru nak cakap, tak payah nak layan Nik Aziz tu. Itulah.
Okay, terus saya Jadi empat perkara lah Ana bagi sebagai petunjuk untuk kita bersama, untuk supaya kita Yes. dapat jaga akhlak, jaga mulut. Pertama, kita sucikan hati. Yang kedua, kita paksa diri. Ketiga, kita cari. Dan kalau tak mampu cari, kita wujudkan circle yang baik-baik. Kemudian yang keempat, give reward or punishment. Nice. Untuk segala deed kita. Itu 4 benda. Tapi untuk overall ni, Ana nak bagi tahu, take time. Okay, Yes, dia takkan betul. mata jadi baik. Takkan Esok jadi malaikat. apa duduk dekat bilik berzikir zikir tiba-tiba tim apa tumbuh kepak kat belakang kan, terus terbang kan. Tak ada macam tu. Dia takkan berlaku perubahan sekelip mata. Dia ambil masa sangat-sangat lama. Depends lah. Tapi biasanya lama lah. Sebab Allah nak tengok sejauh mana kita bersungguh untuk dekat dengan diri dia. Jauh mana yang kita ni, betul ke kita ni betul nak jaga akhlak, atau kita sekadar nak untuk pandangan manusia. So Allah nak uji. Sebab tu dia akan ambil masa yang lama. So kita kena try and try and try. Tak ada jalan lain. Cuba, paksa, ulang dan ulang. Buat je saja. Okay? Ana rasa itu je poin-poin pada Ana berkaitan akhlak, berkaitan lidah. Dan 4 cara yang mungkin daripada Ana yang Ana bagi tadi tu boleh jadi panduan untuk kita cuba-cuba jadi baik, cuba untuk jaga percakapan kita. Cuba-cuba. Kalau selalu Cuba-cuba dia cakap cuba-cuba, nanti ada pula orang cakap habis tak macam berlakon ke jadi baik. Tak. Awak berlakon je jadi baik. Mudah-mudahan dengan lakonan tu kita akan terbiasa untuk buat benda baik. Yes. Betul. Nice, Ayub. Sekarang minit ke bukan nak kata masa menceburui, tak juga, sebab kita dah ada terganggu sikit tadi kan. Sekarang dah minit yang ke 10 minit berbaki. Tak, Ana punya point pun dah rasa dah habis. Kita buka lah kalau ada soalan ke apa kan. Okay, soal jawab lah pula kan. Ni daripada Nick. Dia ni nak kena jemput ni untuk live. Baru dia tahu macam mana nervousnya buat live ni sebenarnya. Suka-suka Dia je. tak apa, dia dah biasa dah tu. So, adik-adik yang dirahmati Allah sekalian, kita buka kepada sesi soal jawab. Ada benda nak diperbahaskan ke, atau benda nak disoal ke, atau bang, saya memang dah baik tapi saya memang baik tapi saya suka buat jahat. Manalah tahu ada soalan macam tu kan. Ramai apa tu adik-adik entah masuk, Ana perasan nama-nama baru. Ni Mo Faizal ni, adik entah ni kan, adik silat anak murid. Tak, mana tak? Tak, dia sebab ni Ana guna IG adik kan. So mungkin kawan-kawan dia pula. Lupa pula. Kawan-kawan dia pula. Ni, apa yang entah nak respon dengan soalan Nick? Kita layan je lah Nick Aziz ni kan. Nick Aziz Afiq ni. Bagaimana pandangan apa soalan para tu? ustaz? Ana Okey, soalan dia macam ni. Dia gelar kita para ustaz yang mulia. Amin. Bagaimana pandangan para ustaz yang mulia tentang wujudnya individu menjaga mulut, menutur kata-kata yang baik tetapi melakukan kezaliman? Seperti para politikus. Dia ni terus masuk pergi politik. Sebab dia circle dia di situ kan. Kita tak boleh salahkan Nick sebab Nick circle kau di situ Nick. Tak apa. So apa yang kita boleh respon dengan dia, akhlak dia terjaga tapi dia buat kezaliman. Apa respon entah? Yang baik tapi melakukan kezaliman. Itu Ana macam ni lah. Ana bagaimana pandangan para ustaz yang mulia tentang wujudnya individu menjaga mulut, menuturkan kata-kata yang baik tetapi melakukan kezaliman seperti para politikus. Dia macam ni, ada satu kisah yang mana dilaporkan pada Rasulullah, iaitu seorang perempuan ni, dia rajin ibadah, rajin buat amal ibadah, tapi dia selalu suka menyakitkan hati jiran dia. Jadi bila tanya pada Rasulullah bagaimana keadaan perempuan ni, Rasulullah bagi tahu dia confirm neraka. Sebab kenapa? Sebab dia tak selarilah. Walaupun dia ibadah sekalipun, tapi dari segi akhlaknya dia, dari segi percakapan dia gagal,
dia tetap jadi ahli neraka. So bukanlah anak nak kata orang yang melakukan kezaliman ni confirm neraka, tapi boleh jadi itu asbab mereka ke sana. Cuma apa tindakan kita? Apa tindakan dia kita? bergantung pada Adakah diri kita kita juga. berdiam diri, kita memerhatikan kezaliman mereka, atau kita menentang? Menentang kan ada banyak cara kan, ada 3 cara kan, apa melalui kuasa ataupun melalui lisan kan. Lepas tu kalau tak boleh dengan hati. So kita tentang lah. Dia orang tu nak buat atas dia dengan Tuhan. Apa tindakan kita? Itu dia. Apa tindakan kita? Ada kita berdiam diri dengan alasan nak jaga mulut, atau macam mana? Kan? Okay. Kalau Ana pula, kalau dari macam pandangan Ana pula, soalan-soalan macam ni, kenapa kita nak tengok salah orang, tapi kenapa kita tak perbaiki apa mungkin kita yang salah sebenarnya. Macam contoh ni kan, soalan ni kan soalan untuk masalah orang. Kita kena reflect diri balik. Macam adakah kita yang tak ada usaha untuk perbaiki? Sebab kalau soalan ni adalah soalan untuk kita jawab perangai orang tu, bukan untuk diri sendiri. Jadi adik-adik yang dirahmati Allah sekalian, sahabat Anas, Ayub, Nick, dalam live perkongsian Ana, sebenarnya Ana mengajak untuk kita jangan dulu cerita pasal orang. Kita perbaiki dulu dalam diri. Contoh macam Ayub kongsikan tadi kan, macam mana nak jaga akhlak dan mulut. Tak ada satu pun yang entah cakap, okey, perkara pertama untuk kita buat jaga akhlak dan mulut, kita kena jaga kawan kita. Tak ada. Dia bermula dengan sucikan hati. Betulkan hati kau dulu, lepas tu paksa diri kau buat baik. Dan yang ketiga, kalau anda tengok daripada rentetan yang Enta kongsi ni, ketiga baru cari circle yang baik. Ana tadi masa Enta cuba untuk reach live kita ni, Ana nak kongsikan satu perkara yang di mana boleh jadi ada satu orang tu, ini berkait rapat dengan kita punya persahabatan circle kita diploma. Dia dilahirkan atau disekolahkan di satu sekolah yang baik, iaitu sekolah di mana salah satu sekolah terbaik. Suasana baik-baik, orang yang baik-baik. Junior Amin Idris. Sekolah agama pula tu. Dia ditempatkan yang baik. Tapi kenapa dia macam dia tak dapat nak jadi baik? Biarpun dia di circle yang baik, dia tak dapat nak jadi baik sebab apa? Dia boleh katakan individu ini tidak cuba untuk menghayati sekeliling dia, sampaikan dia nak keluar daripada circle yang baik tu. Ada pula orang, ini untuk Sabah, Semenanjung, semua tempat lah. Contohlah Ana bagi contoh Ana je. Ana pernah dikelilingi circle yang tak baik. Minum arak, main perempuan, kumpul satu bilik, bukanlah disco, macam sosial. Tapi kenapa Ana boleh keluar daripada situ? Ana tak marah dorang, Ana tak tinggalkan dorang. Tapi Ana rasa tak selesa, itu je. Ana tak ada rasa, jom kita masuk bestnya. Ana pernah kena pegang oleh kakak angkat apa semua. Tapi ada wujud terasa macam aku tak nak benda ni. Sampailah Ana form 1. Macam Ana keluar daripada circle yang tak baik tu, dan masa tu Ana macam akhirnya aku keluar daripada tempat yang circle yang tak baik. Tapi jiwa Ana masa tu nak ke arah yang baik. Dia bergantung pada individu kita sendiri sebenarnya. Maksudnya dalam kita nak memperbaiki diri, perbaiki diri dulu. Kalau kita nampak salah orang, maksudnya kita ada salah. Macam itulah. Kalau kita nampak orang tu buruk ataupun hati dia busuk, maksudnya hati kita ni ada masalah. Macam itulah. Ambil kau. Ambil kau. Macam itulah. Kita ada 4 minit berbaki, Ayub. Ada lain soalan ke? Kalau tak ada, kita tutup. Biarpun adik-adik Ana ni, diorang request sampai 1 jam 30 minit tau, Ayub. Macam hari tu Ana dengan adik usra Ana 2 jam disebabkan ramai keyboard warrior di dalam. Macam itulah. Ada soalan lagi untuk hari ni, perkongsian hari ni, jaga akhlak, jaga mulut. Okay, Enta dah okay kan? Dah cool down kan? Itulah. Alhamdulillah. So, tak ada soalan takat ni, Ayub. Jadi, ada tak? Tak ada. Assalamualaikum, Hafiz. Ini ada soalan daripada Sofiana.
Kalau bergurau macam mana? Kadang-kadang dia kata ada soalan daripada Sofiana. Kadang-kadang bergurau ni macam tak dapat jaga mulut. Lagi-lagi dengan sahabat. Main cakap dia tak ingat dunia. Ni perbezaan. Kadang-kadang kalau kawan-kawan tu kita cakap lepas dia apa semua. Macam pandangan Inta? Hanya sekadar bergurau. Pandangan yang Ana maksudkan jaga mulut, maknanya dia dalam apa keadaan pun dia tetap juga dengan percakapan kasar dia. Yang tu. Tapi kalau ada satu orang macam kita lah kan, kita ni ada gurau kita tapi bukan kita tak bawa pun benda ni. Contoh sekarang tengah live ni pun mengawal sebab kita tahu kita berhadapan dengan orang ramai. So kita menjaga kalam kita. Samalah situasi kat situ. Dia tidak menjadi masalah dalam gurau. Dalam gurau kita gurau dengan sahabat. Tapi jangan sampai dia jadi benda kebiasaan sehingga kita kalau orang luar pun kita masih lagi dengan percakapan macam tu. Itu masalah. Itu tanda hati kita ada masalah. Akhlak. Itulah bagian. Okay, nice. Harapnya dapat menjawab lah soalan ni. Soalan pada Sofiana. Dia ada soal tadi. Macam tu lah. Kadang kita pula kalau anak Ayub, kita akan dia macam setiap ikut situasi lah. Kadang dengan parents takkan kita nak samakan semua cara kita bercakap ni dengan semua orang. Dengan ayah sama, dengan mak sama, dengan adik sama, dengan murid sama, tak ada. Dia akan automatically, waktu kita dengan adik-adik, kita akan terjaga. Bila dengan member, asal kau, kita akan main lepas je. Macam tu lah. Kita ada 2 minit berbaki, yuk. So, simpulkanlah, yuk. Ana simpulkanlah, insyaAllah. Jaga akhlak, jaga mulut, semuanya based on hati. Kita kemaskan diri kita, kita cantikkan diri kita dengan menyucikanlah. Di mana Ana bagi tahu taubat, istighfar, selawat. Sebab hati ni adalah cerminan diri kita ni adalah cerminan bagi hati lah. Bagaimana hati, keadaan hati, itulah keadaan diri kita. So kita usaha. Macam Ana bagi tahu, kita cuba jadi baik. Cuba. Okay, kita cuba jaga perkataan kita and then jadikan kebiasaan. Kalau kita mampu buat baik, reward diri. Kalau kita gagal, kita punish diri. Ana rasa cukuplah. Apa-apa nanti boleh DM saya dekat Ayub Nasir lah. Jangan kat IG ni IG adik Ana. InsyaAllah berani untuk berubah. Yang penting kena berani tau. Berani untuk berubah. Dari biasa keluar biasa. Usahakan. Cuba. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Azrin.